Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Farah Hamidul Mazalan. Saya Nurul Madani. Kami dari unit PJMS 2 ini melaksanakan tugasan pentadsiran berterusan bagi subjek GPMK 1012 yang bertajuk Digital Dimanfaati Adab Diteladan. Kami akan melaksanakan perbincangan yang berkaitan dengan tajuk tersebut. Digital ialah satu bentuk data yang diproses, dihantar dan disimpan dalam sistem. Digital merupakan satu inisiatif kerajaan untuk membuat perubahan dalam teknologi dalam kehidupan seharian masyarakat. Jadi soalan saya, apakah manfaat digital dalam kehidupan seharian masyarakat? Antara manfaat dalam penggunaan digital ialah mengakses maklumat dengan cepat dan mudah kerana semuanya hanya di hujung jari sahaja. Dengan adanya digital, masyarakat dapat memperluaskan pengetahuan mereka. Dengan itu, digital dapat melancarkan komunikasi yang efisien. Dengan wujudnya digital, manusia dapat berhubung dengan orang lain yang dekat maupun jauh pada bila-bila masa sahaja. Banyak platform yang memudahkan komunikasi antara manusia iaitu seperti WhatsApp, Instagram dan TikTok. Seterusnya, digital mampu memudahkan sistem pendidikan dengan cara pelajar dapat mencari sumber maklumat dari dalam talian tanpa harus membeli buku ataupun meminjam di perpustakaan. Selain itu, guru boleh melakukan kelas secara dalam talian dengan menggunakan aplikasi seperti Google Classroom dan menghantar tugasan yang perlu dilaksanakan oleh murid di dalam aplikasi tersebut. Samping itu, Malaysia telah aktif dalam inovasi teknologi terutamanya dalam sektor fintech dan agrotech. Fintech ialah platform yang menyediakan akses pembayaran yang lebih mudah seperti cash and go wallet yang meningkatkan efisiensi transaksi bagi peniaga kecil. Agrotech pula ialah teknologi yang membantu petani dalam meningkatkan hasil pengeluaran tanaman dengan cara yang bersama alam. Akhir sekali, digital membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada masyarakat tempatan. Seperti yang kita sedia maklum, banyak aplikasi yang telah digital seperti Shopee dan Lazada untuk menjual secara atas talian lah. Ramai suri rumah yang sudah mempunyai pendapatan sendiri dengan cara menjual barangan secara dalam talian. Semasa era COVID-19, digital sangat diperlukan kerana rakyat terpaksa tinggal di rumah sepanjang masa akibat daripada Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP yang dilaksanakan oleh kerajaan. Semasa itu juga muncullah perkataan work from home iaitu bekerja dari rumah. Sampai itu saja maklumat yang saya dapat kongsikan. Bagaimana pula pendapat anda tentang keburukan digital? Digital memberi kesan buruk kepada pengguna dengan cara apabila mereka didedahkan dengan kelakuan yang tidak bermoral. Sebagai contoh, mereka melihat video atau gambar yang mempunyai unsur yang tidak baik seperti keganasan, kekerasan dan unsur lucah. Seterusnya, pengguna kini lebih mudah mengkongsikan maklumat peribadi ke dalam pautan-pautan yang palsu yang boleh memudahkan orang lain mengakses maklumat tersebut untuk melakukan penipuan. Mari kita saksikan video yang telah kami sertakan berkaitan dengan buli cyber. 3 remaja berusia 17 tahun ditahan di Tanah Merah, Kelantan kerana dipercayai membuli seorang pelajar junior di asrama. Kesedaran mengenai hukuman kesalahan buli cyber masih lagi kurang dalam masyarakat. Malah jumlah mereka yang menjadi pembuli cyber juga semakin meningkat dalam masyarakat. Perbuatan buli cyber tergolong dalam kategori menganiaya orang lain dan jelas dicegah dalam Islam. Laporan tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF menunjukkan Malaysia berada pada kedudukan kedua di Asia pada tahun 2020 bagi perbuatan buli cyber dalam kalangan belia. Mangsa tidak hanya dibuli secara lisan dan tulisan sahaja, malah ia dibuat melalui penyamaran, penghantaran gambar yang sensitif, berhendak secara maya semata-mata mahu menyakiti mangsa. Dan bagi kita orang Islam, kita dituntut untuk menjadi Muslim yang sebenar seperti mana yang telah dijelaskan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan
Al-Muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang dikatakan orang Islam yang sebenar ialah orang Muslim yang lain. Ialah bila mana orang Muslim yang lain selamat daripada kejahatan lidah dan juga tangannya. Kes jenayah cyber meningkat dengan cara apabila berlakunya pengguna yang membaca komen yang negatif daripada orang lain yang membuatkan mereka rasa dikritik, dijatuhkan, menyebabkan mereka stres dan kemurungan akibat daripada komen-komen negatif tersebut. Teknologi kini digunakan serata dunia. Jadi dalam aplikasi seperti TikTok, Instagram dan YouTube, masyarakat kini lebih tersebar dengan budaya asing. Jadi mereka boleh terikut-ikut dan terpengaruh dengan mudah daripada budaya-budaya yang tak sepatutnya mereka ikut. Sebagai contoh, ada yang sanggup membuka aurat sendiri semata-mata untuk mendapatkan perhatian orang ramai. Walau bagaimanapun, adab dan moral itu perlulah kita jaga agar kita tidak terpesong. Pada pendapat saudari, bagaimana adab yang perlu kita jaga sewaktu kita menggunakan teknologi digital? Pada pendapat saya, digital dapat mempengaruhi adab seseorang jika digunakan dengan cara yang baik untuk perkara yang berfaedah. Semasa menggunakan digital, pengguna perlu mematuhi etika percakapan seperti menghormati pandangan dan pendapat orang lain. Pengguna perlu menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyentuh hal sensitiviti seperti agama dan budaya masyarakat lain. Selain itu, pengguna perlu menghormati hal peribadi individu lain dan menyimpan data peribadi diri sendiri dengan baik dan tidak memberikan apa-apa maklumat kepada pihak lain. Seperti yang dikatakan oleh saudari, kita perlu menyimpan data peribadi kita dengan baik agar tidak dicerobohi oleh penjenayah untuk melakukan perkara yang tidak sepatutnya. Seterusnya, masyarakat perlu bijak memilih konten yang ingin ditonton dan yang memberi manfaat kepada diri mereka. Masyarakat tidak boleh mudah mempercayai apa yang dijumpai di dalam digital kerana khawatir ianya merupakan berita palsu. Sebaliknya, masyarakat perlu memastikan maklumat yang didapati itu sahih ataupun tidak sebelum menyebarkan kepada pengguna yang lain. Akhir sekali, masyarakat perlu saling menghormati dan menghargai antara satu sama lain dan berinteraksi dengan positif agar tiada pergaduhan yang berlaku. Apa pula pandangan saudari tentang adab yang tidak patut dicontohi oleh masyarakat zaman sekarang? Pada pendapat saya, adab yang tidak patut pengguna contohi atau teladani adalah menormalisasikan tingkah laku yang tidak bermoral. Sebagai contoh, menggunakan kata-kata kesat dalam aplikasi untuk bersosial dengan orang lain, menggunakan kata-kata kesat, bahasa pasar dan lain-lain lagi, sehingga boleh menyentuh sensitiviti orang lain. Selain itu, masyarakat kurang interaksi sosial secara realiti kerana mereka lebih suka bersosial di dalam aplikasi maya sahaja, menyebabkan mereka kurang keyakinan diri apabila bercakap dengan orang lain. Samping itu, pengguna boleh mengalami gangguan mental dan moral apabila mereka membaca kritikan orang lain sehingga boleh menjatuhkan diri sendiri, dan mereka tidak boleh berfikiran waras sehingga boleh mencederakan diri sendiri. Akhir sekali, masyarakat yang lebih menggunakan teknologi digital akan menyebabkan mereka lalai dalam melaksanakan tugasan ataupun kewajipan diri sendiri. Sebagai kita yang beragama Islam, kita perlu melaksanakan kewajipan seperti solat tepat pada waktunya dan tidak melengahkan masa. Akan tetapi dengan kehadiran digital ini, masyarakat lebih suka menangguh-nangguhkan kerja tersebut. Selain itu, mereka tidak dapat menguruskan diri dengan baik kerana sepanjang masa pun mereka akan menghadap digital yang mereka sedang guna. Itu saja isi yang saya dapat kongsikan tentang adab yang tidak patut kita teladani. Dengan ini,
zaman telah beredar kepada era pembangunan, adab dan etika setiap individu perlulah diberikan keutamaan supaya peribadi diri dapat dipelihara dan nilai-nilai moral tidak diketepikan serta pudar dari diri individu. Sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.